Kita zahirkan solidariti kita bersama warga Palestin melalui sumbangan dan bantuan yang terbaik bersama Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut mengenai kempen-kempen Aman Palestin. Semoga setiap usaha kita membantu mereka yang memerlukan terdapat ganjaran yang besar menanti kita. Bangkit, berjuang bersama. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Johor Bahru 106.2 FM. Termenung seorang diri, ku menangis di sebalik sepi. Ku mencari cebisan memori yang ku namakan misteri. Ku tertawa mendengarnya, ku mengerti aku siapa. Ku tak peduli sebenarnya apa yang kau ada. Jangan kau menilai dari rupa, karena semuanya milik dia. Hati ini akan ku jaga, karena ku hanya manusia biasa. Jangan kau menilai dari rupa, karena semuanya milik dia. Hati ini akan ku jaga, karena ku hanya manusia biasa. Jangan kau menilai dari rupa, karena semuanya milik dia. Hati ini akan ku jaga, karena ku hanya manusia biasa. Hati ini akan ku jaga, karena ku hanya manusia biasa. Karena ku hanya manusia biasa.
inspirasi, euforia, Islamia, semuanya diikim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua para pendengar Radio IKIM dan juga kepada para penonton yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Kita akan bersiaran untuk program yang berkaitan dengan satu forum dikenali sebagai Forum Bicara Ad-Din Radio IKIM, yang mana pada malam ini kita akan membawakan satu topik dan satu naratif yang saya percaya berlainan sikit, dan ia menyentuh tentang apa kita kata sebagai satu kelompok masyarakat yang istimewa. Dan masyarakat ini sebenarnya berada di mana-mana, dan kita membawakan ia kerana ia satu bentuk pengkisahan yang kita cuba nak kupas daripada perspektif ajaran agama Islam dan seterusnya. Berhubung dengan topik kita pada malam ini, secara khususnya saya menjemput tuan-tuan dan puan-puan semua untuk bersama-sama dengan kita untuk menumpukan kepada satu topik bincangan yang kita bawakan khusus bertajuk Autisma di Universiti, Hal Tuju dan Pandangan Islam. Kita semua sebenarnya memang memaklumi bahawa autism ataupun autisma yang selalu kita dengar, yang selalu kita alami secara dan kita tempuhi ataupun kita jumpa secara berdepan, secara tidak langsung, sebenarnya merupakan satu apa kita kata perkara yang memang sebenarnya wujud di dalam masyarakat kita, dan dia telah lama pun wujud sebenarnya, bukan sahaja di negara kita, juga di seluruh dunia kalau kita lihat kan. Dan kalau kita lihat dari segi jumlah ataupun bilangan individu yang telah didaftarkan sebagai mereka yang mempunyai apa kita kata keperluan khas dalam konteks autisma ini, sebenarnya memang ada didaftarkan, memang ada jumlahnya. Dan pada tahun lepas saja, pada tahun 2021, dinyatakan terdapat sebanyak 600,000 pendaftaran berkaitan dengan golongan OKU, dan 204,000 adalah spesifik pendaftaran yang berkaitan dengan individu yang ada isu dengan autisma. Jadi berdasarkan kepada jumlah ini, kita merasakan ada satu keperluan untuk kita membincangkan ia dengan cara yang lebih kita kata sesuai dalam konteks kemasyarakatan kita kan, latar belakang kita. Di samping itu, kita juga ingin melihat macam mana pandangan dan dasar-dasar Islam yang berkaitan dengan golongan ini, dan juga macam mana sebenarnya masyarakat itu perlu membawa golongan ini kepada satu hala tuju yang kita rasakan mungkin akan membawa mereka ini ke satu tahap yang kita kata lebih nampak masa depan mereka, lebih nampak apa kita kata kedudukan mereka itu selaras atau standing sebagaimana warga negara yang lain. Jadi untuk meneruskan program ini, alhamdulillah kita telah berjaya membawa 2 orang pakar panelis yang telah kita jemput secara khusus untuk membicarakan dan membincangkan topik kita pada malam ini, iaitu Autisma di Universiti, Hala Tuju dan Pandangan Islam. Jadi izinkan saya tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar dan para penonton semua untuk memperkenalkan. Saya suka memperkenalkan panelis kita yang pertama, yang dikenali sebagai yang berbahagia Dr. Hadijah Hasanah binti Abang Abdullah. Diperkenalkan Dr. Hadijah sebenarnya merupakan pensyarah pakar perubatan dan juga pakar psikiatri daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Dan kalau kita lihat dari segi latar belakang akademik, merupakan seorang pakar psikiatri yang begitu aktif sekali dalam bidangnya. Dari segi kelayakan akademik, Dr. Hadijah, kalau kita lihat di sini, dinyatakan sebagai mempunyai latihan dan kepakaran dalam bidang pasca ijazah kepakaran perubatan psikiatri.
daripada Jabatan Psikiatri Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dan kita nak melihat daripada perspektif pakar perubatan psikiatri dan juga pensyarah itu sendiri. Ini merupakan saya nampak sebagai satu kelebihan yang kita rasa perlu kita kongsikan. Tapi kita nak tahu sebenarnya wujudkah autisma itu di universiti? Adakah individu yang ada ciri-ciri autisma itu di universiti? Adakah ataupun tidak ada? Itu isu dia. Sebabnya sekarang ini kita selalu jumpa kanak-kanak yang ada isu autisma di sekolah rendah. Di sekolah menengah mungkin ada, tapi kita pun tak pasti juga. Ada memang ada, tapi kita jarang jumpa. Alright? Tapi yang selalu kita jumpa adalah di sekolah rendah. Tetapi sekarang ni kita membicarakan tentang fenomena autisma di universiti. Right. So untuk permulaan orang katakan, saya ingat di sini berlatar belakangkan kepada kepakaran Dr. Hadijah sebagai seorang pakar perubatan psikiatri. Kita nak melihat apakah sebenarnya yang dinyatakan sebagai autisma itu sendiri, apakah tanda gejala dia, kan macam mana kita nak mengenali, ataupun kadang-kadang dekat universiti kan kita secara umumnya nampak semua sama. Kawan-kawan kita kan, kita anak-anak kita pun ada kawan mereka kat universiti semua sama, tapi rupa-rupanya di sebalik itu kita nampak ataupun kita pun tak tahu sebenarnya mereka ni ada isu dengan autisma itu sendiri. Jadi benda ni berada di universiti kan. Apakah yang apa kita kata digambarkan sebagai autisma itu sendiri? Dipersilakan Dr. Hadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ikim kerana menjemput saya pada malam ini. Yang dikasihi penerbit Ad-Din Hajah Fairuz dan moderator Encik Khairul Azhar Idris dan panelis Dr. Abdul Latif Razak. So isu malam ni kita akan berbincang tentang apa tu autism terutamanya di universiti. Jadi kita mulakan dengan definition dululah apa itu autism spectrum disorder. Ia satu kondisi di mana terdapat gangguan perkembangan otak yang berterusan dan kekal. Dan masalah ini menyebabkan dari segi sosial, komunikasi sama ada lisan ataupun bukan lisan, dan juga masalah dari sudut tingkah laku. Dan perubahan ini boleh dilihat seawal usia 2 hingga 3 tahun. Dan kalau ikutkan Kementerian Kesihatan Malaysia ada membuat saringan. Kalau kat sini semua ada lelaki tapi kalau untuk ibu mengandung bila lepas kita bersalin tu, bila kita pergi follow up doktor akan tanya ataupun nurse akan tanya soalan-soalan berkaitan dengan satu screening tool yang dipanggil MCAT untuk nak melihat sama ada anak kita mengalami ataupun mempunyai ciri-ciri autisma. Yang ini boleh detect di awal usia. So biasanya dalam lingkungan 18 hingga 36 bulan akan dilakukan saringan tersebut. Okay? Dan macam tadi Encik Khairul cakap selalunya dikesan mungkin di sekolah tetapi kadang-kadang ada juga yang terlepas. Yang terlepas itulah yang kadang-kadang masuk ke universiti dan ada masalah. So kalau kita tengok pada gejala, apa tu gejala autisma, dia berkenaan dengan sudut sosial ataupun komunikasi. Jadi kalau di awal usia tu dia mungkin mengalami masalah dari segi bercakap, lambat bercakap. Selalunya detect apabila lambat bercakap. Bila lambat bercakap ni, lepas tu mungkin kita tengok dari segi eye contact pun tak ada. Maksudnya bila mak ayah panggil anak tak pandang, lambat respon. Jadi ni antara tanda-tandanya. Kemudian suka bermain bersendirian. Dan kita boleh tengok dari segi tingkah laku pula apabila dia melakukan sesuatu perkara yang berulang-ulang. Contohnya dia menggoyangkan badan kan ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang kan, ataupun dia dalam bahasa Inggeris kata flap his fingers lah. Kemudian kadang-kadang dia mudah melenting dan mudah tantrum. Apabila terutamanya apabila apa yang dia nak tu tak dapat,
ya, dan mereka ini mempunyai satu ciri-ciri yang dia agak rigid dan tidak fleksibel. Maksudnya kalau dia suka pada sesuatu, dia tak suka kalau orang ganggu. Contohnya persekitaran dia ataupun rutin harian. Ataupun macam contohnya dia suka pada baju yang sama kan. Jadi kalau nak suruh dia pakai baju lain pun kadang-kadang susah. Sebab dia suka. Dan permainan pun kadang dia agak rigid, dia suka main pada mainan yang sama sahaja. Selain daripada itu, dia juga sangat peka ataupun sensitif pada contohnya bunyi ataupun tekstur di pakaian kan. Tetapi kadang-kadang dia boleh jadi juga kurang sensitif pada contohnya kesakitan. Okey. Jadi ni antara ciri-ciri ataupun gejala masalah autism ni. Tetapi bila kita tengok pada nama dia autism spectrum kan, bermakna dia ada satu, kita kata satu spektrum ya, maksudnya ada maksudnya setiap kanak-kanak autism ni dia unik dan berbeza. Maksudnya ada yang di spektrum yang ujung ni, maksudnya dia dari segi ciri-ciri dia lebih severe ataupun lebih teruk. Contohnya mungkin dari segi percakapan pun tak bercakap langsung, ya. Dari segi IQ sangat rendah, ya. Dari segi penjagaan memerlukan penjagaan yang sepenuhnya. Maksudnya dari segi makan minum semua mak ayah kena lakukan. Okey. Ini yang one end of the spectrum ya. Satu lagi bahagian tu di mana dia mungkin IQ dia tinggi, ya. Mungkin dia tidak memerlukan penjagaan yang rapi, dia boleh jaga diri sendiri, ya, tetapi dia masih mengalami masalah dari segi komunikasi dan sosial, ya. Kat sini tu yang jadi masalah autism. So maksudnya bila kita cakap spektrum tu, maksudnya ada yang mungkin ciri-ciri dia lebih, ada yang ciri-ciri dia kurang. Jadi kebiasaannya kalau yang dapat dikesan awal tu apabila dia mengalami masalah autism yang lebih serius, ya. Ciri-ciri yang lebih serius, jadi mudah sikit dikesan, dan mungkin masa masuk sekolah pun cikgu senang nak kesan. Tetapi yang kita lihat ya, trendnya yang saya boleh katakan, maksudnya dia baru tahu yang dia dapat, dia ada autism ni, maksudnya di peringkat universiti. Yang itu mungkin sebab dia di ujung spektrum yang maksudnya dari segi IQ dia tinggi, ya, maksudnya dia boleh jawab peperiksaan dengan bagus, akademiknya sangat bagus, ya, dan dia boleh masuk universiti. Ya, tapi apabila dia dah masuk ke universiti, kita akan lihat dia mengalami kesukaran. Mengalami kesukaran ni kerana di universiti ya, kebanyakannya ya, pada peringkat awal ataupun di tahun pertama ya, mungkin kena duduk di asrama kan. Jadi maksudnya dia dah tak boleh bergantung pada ibu bapa, maksudnya banyak benda yang dia kena buat sendiri, dan sekiranya dia tidak biasa dengan persekitaran yang baru, jadi itu akan mengganggu ya. Sebab kan kita cakap dia suka pada rutin yang sama, dia suka pada persekitaran yang sama, jadi bila persekitaran berbeza itu akan mengganggu jugalah. Ya. Kemudian dari segi sosial ni ya, bila dia dalam pembelajaran, dia perlukan di universiti selalu banyak group work perlu group work, perlu berbincang, dan mereka perlu bersosial ya. Jadi apabila mereka mengalami masalah ya untuk nak bersosial dengan rakan-rakan, apatah lagi kalau rakan-rakan ni tak tahu yang dia mengalami autism ya, jadi mungkin dia dipulaukan. Jadi itu jadi satu masalah lah. Dan kalau kita lihat ya, apabila ini berlaku, ini menyebabkan pelajar tersebut atau mahasiswa tersebut mengalami masalah lain pula. Ya, mungkin dapat simptom kemurungan dan simptom anxiety. Jadi maksudnya dia mungkin mendapat masalah lain pula. So saya rasa tu kot secara ringkas Cik Khairul. Oh, okey. Terima kasih Dr. Hadijah di atas penjelasan itu. Disebabkan oleh kepelbagaian diversity, kita panggil kepelbagaian spektrum mereka itu, menyebabkan
kesukaran kan, dan kesukaran itu akhirnya terbawa-bawa sampailah kita kata itulah yang munculnya kita kata autisma di universiti. Jadi mungkin di kat situ akan datang pelbagai masalah-masalah yang lain, tetapi saya percaya juga kan mungkin juga disebabkan oleh faktor-faktor ataupun kita kata keadaan autisma itu sendiri menyebabkan terdapat setengah-setengah daripada anak itu sendiri ataupun ibu bapa ataupun keluarga itu sendiri tak tahu pun bahawa anak mereka itu ada isu autisma itu sendiri. Sampailah mereka ni bukan setakat lepas ke universiti dah grad dan sebagainya, dah apa kita kata dah combo, dah nak cari pekerjaan, kemudian nak melangsungkan perkahwinan, keluarga dan sebagainya, kadang-kadang masih lagi tak dapat nak diagnose, masih lagi terlepas. So kat situ pun akan datang masalah lain dan sebagainya. Okay, alright. Tetapi saya percaya mungkin juga sebenarnya siapa punya tanggungjawab tu kita akan nanti kita akan pastikan ataupun kita akan kupas dengan lebih lanjut sebenarnya. Tanggungjawab siapa dan apakah yang perlu dilakukan apabila kita dah mengenal pasti mereka ini berada di universiti dan sebagainya. Tapi sebelum itu untuk apa kita kata perbincangan yang seterusnya, kita nak lihat pula daripada perspektif macam mana apa kita kata kedudukan mereka ini dari sudut pandangan alam Islami, dan berdasarkan kepada konteks itu kita telah menjemput yang berbahagia Dr. Abdul Latif bin Abdul Razak, merupakan seorang penolong profesor daripada Universiti Islam Antarabangsa. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar dan para penonton, izinkan saya untuk memperkenalkan sebenarnya okey, yang berbahagia Dr. Abdul Latif bin Abdul Razak sebenarnya sekarang ini memegang jawatan sebagai ketua jabatan juga sebenarnya, di samping memegang jawatan sebagai penolong profesor di jabatan fundamental dan juga apa kita kata interdisciplinary studies. Okey, alright, daripada Universiti Islam Antarabangsa. Alright, dan kepakaran beliau dekat sini merupakan seorang yang mengkhusus dalam kajian dan bidang yang berkaitan dengan Islamic psychology ataupun psikologi Islam, psikologi perbandingan di antara psikologi Islam dan juga psikologi Barat, dan seterusnya juga seorang yang pakar dalam bidang pengajian Islam, khususnya dalam bidang fiqh dan usul fiqh. Okay, alright. So kombinasi dua-dua kepakaran itu telah apa kita kata membawa yang bahagia Dr. Abdul Latif bin Abdul Razak di platform ini bersama-sama dengan para pendengar, bersama-sama dengan kita untuk berkongsi sebenarnya kan. Wujud juga sebenarnya kan di mana-mana universiti pun termasuk UIA kot ada juga kan. Cuma ada kan. Cuma kita nak tengok data tu kan, mungkin siapa yang pegang data tu kan, itu satu. Alright. Mungkin itu satu isu yang kita nak fikirkan. Tapi untuk pada sesi ini kita nak menjemputlah yang bahagia Dr. Abdul Latif untuk membincangkan. Sebenarnya kalau kita nak lihat, kalau kita tengok kalau dekat saya nak sentuh sikit dekat book kita, mereka yang apa kata dikategorikan dalam kategori golongan OKU oleh kan ada borang permohonan kad OKU sebagai contoh, okay, oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. So dekat situ dinyatakan juga bahawa autisma ini termasuk dalam kategori itu. So maksudnya mereka ini termasuk sebagai golongan yang ada keperluan khas dan mereka ini layak untuk diberi perlindungan dan mendapatkan OKU pembelajaran, termasuk dalam kategori masalah pembelajaran dekat situ. Okey, so soalannya di sini apa yang saya nak tanya dalam konteks ini sebenarnya nak melihat apakah pengalaman dan juga ialah berdasarkan kepakaran Dr. Abdul Latif, macam mana Islam ini menyantuni individu yang mempunyai keperluan khas, khususnya golongan autism seperti ini kan. Macam mana nak menyantuni mereka, sebab mereka dekat universiti kan. Dekat universiti ni macam Dr. Hadijah kata, mereka ini selalu menyendiri, kemudian bila dalam
aktiviti yang melibatkan apa itu tadi, group work kan, macam group study kan buat assignment kan, ada kumpulan-kumpulan ni, satu kumpulan ada 3-4 orang, tapi biasanya mereka ini dipulaukan, mereka ni orang tak nak kawan dan sebagainya. Jadi adakah itu satu bentuk kita kata diskriminasi ke, ataupun bully ke, ataupun macam mana sebenarnya apabila berdepan dengan individu autism ini? Sebab Islam pun sebenarnya kalau kita tengok ada pandangan mereka tentang kedudukan ini. Dipersilakan Dr. Abdul Latif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerbit yang dimuliakan Hajjah Fairuz, moderator kita Encik Khairul Azhar, dan sahabat panelis Dr. Khadijah. Jadi alhamdulillah, tajuk yang sangat penting. Maksudnya kita tidak pernah mengabaikan ataupun meninggalkan sesuatu tanpa kita bahaskan, terutamanya dalam perspektif Islam. Islam ini alhamdulillah, terima kasih Allah kerana menjadikan kita seorang Muslim berada dalam agama yang asyumul, agama yang sempurna, agama yang bersesuaian dengan fitrah, agama yang rahmatan, maksudnya yang memberi rahmah ke sekalian alam. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan Allah sehingga sehelai daun jatuh di muka bumi Allah dalam pengetahuannya, apatah lagi kehidupan seorang hambanya, yang beriman, terutamanya yang beriman kepadanya. Baik, terus kepada soalan yang dikemukakan oleh sahabat moderator tadi. Sebenarnya dalam Islam ni amat ditekankan, ini hak-hak, maksudnya hak-hak ataupun asasi yang diiktiraf oleh Islam. Walaupun sebenarnya dalam konteks Islam ni kita tidak menekankan sangat hak. Islam lebih menekankan tentang tanggungjawab. Sebab itu bila zaman sekarang ni masing-masing dia lebih menekankan tentang hak. Jadi bila semua menuntut hak, dia jadi kacau habis, kan? Tapi kalau dalam Islam ni, bila semua bercakap tentang tanggungjawab, kalau kata kita sebagai orang yang sihat, sempurna, menunaikan tanggungjawab, berfikir tentang tanggungjawab, jadi tak ada siapa yang akan menuntut hak, sebab automatik hak itu akan tertunai. Tapi kalau kita asyik misalnya bercakap tentang hak, menuntut hak, kita sampai kita terlupa kepada tanggungjawab. Akhirnya bergaduh. Sebab itu dalam Islam ni dia lebih menekankan tentang kewajipan, dan kewajipan ini adalah amanah, dan ini yang melayakkan kita menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau bercakap dalam Islam ni, maksudnya Islam ni dia ada tujuan, dan objektif dia yang kita sering sebut sebagai maqasid asy-syariah, iaitu menjaga 5 perkara. Menjaga 5 perkara. Yang pertama iaitu himayatud din, menjaga agama. Yang kedua himayatul haya, himayatul nafs, menjaga nyawa, menjaga kehidupan. Yang ketiga himayatul akal, iaitu menjaga akal. Yang keempat himayatul nasab ataupun muruah, menjaga maruah. Dan yang kelima himayatul mal, iaitu menjaga harta. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana kita nak kaitkan ini 5 ini susunannya adalah ikut susunan, sebab kalau bercanggah maka yang paling tinggi itu diutamakan. Bagaimana kita nak kait dengan topik kita ini? Kalau kita tengok, pertama iaitu himayatud din. Orang-orang yang autism ini, macam doktor cakap tadi, dia spektrum. Ada yang severe sangat teruk dan ada yang ringan maksudnya. Jadi Islam agama yang sangat memahami. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Maksudnya kewajipan fiqh itu, ibadah itu bergantung kepada tahap ataupun kemampuan dia, maksudnya. Jadi ada yang hampir sama dengan orang biasa, dan ada yang kadang-kadang dia buat setakat yang dia mampu, maksudnya. Dan dalam Islam, syarat ibadat yang pertama, syarat taklif yang pertama, ini sangat penting, iaitu akil. Akil, maksudnya sempurna akal. Maksudnya kalau tak sempurna akal, dia eksklusif maksudnya. Sangat istimewa, maksudnya. Maksudnya dia sangat istimewa, maksudnya dia mungkin tiada dosa, maksudnya. Kan, mungkin tiada kewajipan, maksudnya. Maksudnya itu syarat utama Islam letakkan. Jadi berbeza bergantung kepada tahap dia punya severity dia ataupun keseriusan dia ataupun spektrum tadi, maksudnya. Itu yang pertama, iaitu menjaga agama. Yang kedua, menjaga kehidupan. Menjaga kehidupan. Kalau kita tengok, dia dikaitkan dengan orang yang kelainan upaya jugalah autism ini, iaitu dalam sejarah yang menyebabkan asbabul nuzul kepada surah Abasa, Abasa wa tawalla, bermasam muka dan berpaling, dan Allah Ta'ala tegur, maksudnya. Allah Ta'ala tegur kekasihnya baginda sallallahu alaihi wasallam dengan asbab insan-insan yang kelainan upaya ini, maksudnya. Walaupun surah Abasa ini, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, surah Abasa ni surah yang membicarakan tentang akidah, kan dia peringkat awal kan dakwah, yang membicarakan tentang akidah, tetapi dengan asbab peristiwa ini, maka dinamakan surah tersebut eksklusif dengan nama yang bersangkut dengan orang kelainan upaya, maksudnya. Surah itu iaitu berkaitlah langsung, maksudnya. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kalau Al-Quran tak rekod cerita ni, normal, biasalah kan biasa berlaku. Tapi nak tunjuk kata pentingnya isu ini, maksudnya. Pentingnya isu ini untuk menjadi pengajaran kepada kita, maka direkodkan oleh Allah dan dijadikan nama itu satu surah Abasa. Dan dalam konteks ini Syed Qutb dalam tafsir dia menghasilkan satu standard dengan sebab cerita ini, iaitu standardnya, keutamaannya, kita mesti utamakan standard akhirat, bukannya standard dunia. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan kerana kedudukannya, bukan kerana hartanya, tetapi kerana takwanya. Dia ingin tahu tentang Islam, dia ingin dekat dengan Allah, maka itu menjadi standard keutamaan dia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian maqasid yang ketiga, iaitu menjaga akal. Jadi ditunjukkan di sini hak seorang itu mendapat pendidikan. Jangan abaikan. Dia ingin bertanya, dia ingin mengetahui, maka kita seharusnya memberi haknya. Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, dia menyentuh juga bukan sekadar hak untuk diajar, tetapi sebenarnya kisah Ibnu Ummi Maktum ini memberi galakan kepada mereka yang kelainan upaya ini untuk bersemangat terus belajar, maksudnya. Bukan dengan menggunakan kelemahan ini untuk mensabotase diri sendiri, mengambil kesempatan, abuse dan sebagainya, tetapi gunakan kekurangan, mungkin kekurangan ini, keistimewaan ini untuk terus memperbaiki diri kita, maksudnya. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, maqasid yang keempat ialah penjagaan himayatu nasab ataupun muru'ah. Ini disebut dalam surah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Maksudnya satu kumpulan, mungkin dalam kumpulan ini mereka yang kelainan upaya ini, keistimewaan ini, dan kumpulan yang padanya nampaknya normal. Ini kita tidak boleh menghina, Islam melarang, sehingga disebut wala tanabazu bil alqab, dan jangan kamu memberi label, memberi gelaran-gelaran, maksudnya kan,
lembab lah, apa dia panggil kan, dia panggil lembam lah, dia panggil gelaran-gelaran ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat bila kita menghina seseorang dan kelemahannya itu dicipta oleh Allah, kita bukan menghina si batang tubuh, tapi kita menghina pencipta tubuh tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini larangan yang keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjaga maruah mereka-mereka yang duduk dalam kategori ini. Dan yang kelima iaitu pengurusan harta, himayatul mal, disebut dengan jelas dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 5, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Maksudnya, selagi mana mereka tidak mampu untuk menguruskan harta mereka, maka berkewajipan kepada kita untuk menguruskan ataupun melantik seseorang untuk menguruskan harta mereka. Baik, sikit lagi mungkin sidang pendengar ingin tahu tentang sejarah, mungkin ada dalam sejarah dalam Islam bagaimana sahabat-sahabat dulu meraihkan golongan-golongan yang kelainan upaya ini. Iaitu kalau kita tengok Sayyidina Umar Al-Khattab menerima aduan seorang bapa yang anaknya susah untuk pergi ke masjid. Maka Umar memberi satu keistimewaan kepada anak ini untuk tinggal di rumah penempatan yang dekat dengan masjid, maksudnya meraihkan. Dan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damaskus telah membina rumah kebajikan untuk golongan orang kelainan upaya dan dalam kelainan dalam konteks fikirannya, intellectually disabled. Dan dia juga yang memulakan hospital pertama yang menyediakan perkhidmatan untuk golongan ini. Dan menurut laporan, untuk setiap orang yang kurang upaya itu disediakan mereka untuk menjaga, khusus untuk menjaganya. Ini dalam sejarah Islam. Maksudnya Islam tidak pernah meminggirkan, Islam tidak pernah menyisihkan, Islam memberi hak kepada yang mempunyai haknya. Saya serahkan balik kepada moderator kita, Encik Khairul. Ya, terima kasih Dr. Abdul Latif Abdul Razak di atas kita kata penerangan yang ringkas tapi padat dan informatif yang berkaitan dengan macam mana gambaran yang kita lihat disarankan ataupun yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, oleh hadis untuk macam mana kita nak menyantuni golongan ini. Dan juga dari segi pengalaman-pengalaman rupanya dah ada pengalaman-pengalaman tu di zaman-zaman awal Islam kan. Alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Ingat sekarang ni lah kan yang kita tinggal di zaman ini. Jadi kita tengok dari segi keperluan-keperluan tu kita rasa macam ada tapi macam kat mana nak dapat. Kan ramai parent kata okey, kita tahu kita ada keperluan tu tapi mana dia punya lorong-lorong yang kita nak pergi. Itu satu kan. Isunya macam itulah sekarang ni. Okey, mungkin sedikit sebanyak mereka yang mengikut kita dapatlah juga pandangan, panduan kan, ke mana hala tujunya lepas ni kan, kalau nak dapatkan bantuan dan sebagainya. Dan juga setengah-setengahnya pun kalau mereka ini pun dah tahu mereka dah ada isu dengan autism, tetapi mereka dah masuk ke universiti, mereka pun nak tahu juga kan sebenarnya dekat universiti tu nanti adakah mereka terbiar atau adakah satu kita kata jabatan khusus mungkin jabatan autism di universiti yang fokus pada itu, dan jabatan tu diletak direct di bawah dekan ke, di bawah chancellor ke, adakah macam tu keperluannya, wallahu a'lam. Tapi kita lihat perkara itu pada zaman awal Islam tu telah ditunjukkan kan. Jadi dekat sini mungkin Universiti Sains Islam ya Malaysia
mungkin boleh mempelopori kot ya Dr. Hadijah. So kita nak tanya pandangan dan pendapat daripada yang bahagia Dr. Hadijah. Okey, bagi individu yang ada isu dengan autism, khususnya para pelajar kan. Para pelajar ni termasuk pelajar undergraduate, kadang-kadang pelajar PhD pun ada isu dengan autism juga kan, tapi mereka ni tak realise. Okay? Tapi mereka tahu ada something wrong dengan diri mereka dan kawan-kawan mereka pun nampak macam ada sesuatu yang unik pada mereka ini. Okay? Jadi kesukaran-kesukaran seperti itu, kesamaran seperti itu, pasti tak pasti, kemudian timbul masalah macam-macam dan sebagainya. Apa sebenarnya yang berlaku pun mereka tak tahu, mereka confused. Jadi adakah di situ mendorong universiti-universiti di Malaysia ini ataupun mungkin juga di Universiti Sains Islam Malaysia ke ada kita kata macam satu polisi ataupun satu langkah yang khusus untuk mendorong apa kita kata menjaga kebajikan ataupun menjaga keperluan ataupun memberikan satu bentuk perhatian dalam bentuk akademik, keperluan kepelajar dan sebagainya kepada mereka yang ada isu dengan autism di sini, di universiti sebenarnya. Dipersilakan Dr. Hadijah. Terima kasih. Okay. Terima kasih Encik Khairul. Ya betul Encik Khairul, kalau ikutkan sebenarnya Akta OKU 2008 memang dah menyatakan mereka yang mengalami masalah kurang upaya ni tidak boleh dinafikan pendidikan dan pekerjaan. Jadi sebenarnya Kementerian Pengajian Tinggi dah buat satu kita kata garis panduan dipanggil Pelaksanaan Dasar Inklusif OKU di IPT. So kalau tengok dasar tu memang dah cantik lah, komprehensif dan tujuan dia untuk menambah baik kemudahan dan sokongan yang diberikan kepada mahasiswa OKU ni supaya universiti ni tak boleh lagi nak menolak permintaan mereka untuk masuk ke universiti tersebut. Ya. Jadi sebenarnya memang dah diwajibkanlah untuk IPTA, kan ada 20 IPTA kat Malaysia ni sejak kemasukan 2019-2020 sebenarnya dah diwajibkan untuk melaksanakan dasar inklusif ni ya, dan mewujudkan satu dipanggil unit perkhidmatan OKU. Jadi setiap universiti sepatutnya dah ada lah unit perkhidmatan OKU ni. Okey, jadi unit perkhidmatan OKU ni dia akan jadi macam satu pusat lah di mana mahasiswa OKU ni boleh pergi mendapatkan khidmat nasihat kan, untuk mendapatkan apa-apa bantuan dan sokongan yang diperlukan. Ya, jadi dalam dasar inklusif OKU ni dia ada sebut tentang persekitaran kan. Kadang mungkin ada OKU yang fizikal kan, yang memerlukan ruang ataupun tempat yang sesuai, contohnya asrama ya, dekat dengan fakulti contohnya ya. Untuk nak lalu ada mungkin kawasan untuk wheelchair dan sebagainya ya. Jadi maksudnya dari segi persekitaran, alat sokongan, keselamatan ya, kaunseling dan emosi, kemudian dari segi pembangunan industri, peluang pekerjaan, latihan praktikal ya, kemudian kesihatan dan sokongan sosial. Okey, saya just nak highlight dekat pembangunan industri, peluang pekerjaan dan latihan praktikal ni kerana saya rasa kalau macam mahasiswa ya di universiti, kalau dari segi pembelajaran tu mungkin dia masih boleh cope lah dengan belajar tu, tapi dia ada satu isu di mana dia nak mencari tempat latihan praktikal tu, internship. Yang tu jadi satu masalah bagi mereka yang mengalami masalah autism ni, sebab bila dia nak mencari kan, dia maksudnya dia kena mungkin ada interview, mungkin dia kena contact kan. Jadi kalau supervisor ataupun majikan tu tak tahu yang dia mempunyai masalah autism, jadi itu menyebabkan kesukaran lah untuk dia mendapatkan penempatan, dan dia pun sendiri mungkin ada kurang keyakinan diri. Jadi sokongan dekat bahagian ini saya rasa sangat penting, dan maksudnya latihan praktikal tu. Kemudian apabila mahasiswa ni bergraduasi kan, lepas tu kemudian dia nak memulakan alam pekerjaan, saya rasa perlu ada juga kesinambungannya di situ.
Sebab takkan kita nak mahasiswa kita grad aja kan, tapi tak dapat kerja kan. Jadi memang mengikut satu kajian dia mengatakan hampir 50% ya, mahasiswa ni nombor satu susah nak dapat susah nak grad ya, yang mengalami autism ni 50%. Ni kajian di luar negara lah ya, dia mengatakan bahawa 50 hingga 60% mengalami masalah di universiti menyebabkan dia tak dapat nak habiskan pengajian ya. Dan saya rasa untuk nak mendapatkan pekerjaan tu pun lagi sukar ya, kurang daripada tu data dia. Jadi saya rasa perlu ada ya kesinambungan di situ. Dan kalau kita lihat ya, tadi kita bercakap tentang satu, mereka yang sudah ada diagnosis autism tu, maksudnya daripada kecil lagi dah tahu. Jadi bila dia masuk ke universiti, maksudnya dia dah tahu ya, dia punya keadaan diri dia, kondisi diri dia macam mana dari sudut sosial dan komunikasi, macam mana dia boleh lakukan sesuatu untuk nak membantu. Dan apabila mereka tahu tentang kondisi mereka ni, senang sikit dia bagi tahu kat kawan dia. Dia kata contohnya aku ada autism kan, ataupun dia bagi tahu kat pensyarah dia ada autism. Jadi bila orang di sekeliling mereka tahu dan faham ya, kalau tak faham pun mungkin dah at least tahu, jadi mereka boleh dapatkan informasi apa tu autism kan, dan bagaimana untuk nak membantu pelajar tersebut ya. Tetapi sekira saya rasa isunya yang lebih besar ni apabila dia tak tahu yang dia ada masalah autism, tapi dia mengalami kesukaran ya untuk nak adaptasi dengan kehidupan sebagai seorang mahasiswa kan. Dan apabila pensyarah ataupun rakan-rakan pun tak tahu yang dia ada masalah autism, tetapi mungkin disebabkan kelainan dia, menyebabkan mungkin jadi satu masalah lah. Contohnya ada satu yang saya baca tu, dia kata pensyarah tu kata bila dia tukar jadual, sebab dia orang autism ni dia dari sudut rigidity tu kan, maksudnya dia inflexible lah, dia kalau boleh nak suka yang rutin kan. Jadi bila tiba-tiba pensyarah tukar jadual kan, kata tiba-tiba kita tak boleh nak buat lecture sekarang, kita buat lecture malam nanti ke kan, ataupun hujung minggu ke. Jadi bila dah kacau rutin dia, menyebabkan dia mudah jadi marah ya, dan mungkin kadang-kadang kalau dia tak dapat mengawal emosi tu, mungkin ada yang menjerit, ada yang marah ya, ada yang mengamuk ya. Jadi kalau orang sekeliling tak faham, itu akan menjadi satu masalah lah. Okay? Dan kemudian ada satu contoh lagi yang saya nak bawakan ni berdasarkan pengalaman sebagai pakar psikiatri kan. Jadi saya ada ya, kebetulan kebelakangan ni saya dapat terima banyak klien yang maksudnya sama ada baru nak masuk ke universiti, ataupun dah masuk ke universiti, ataupun dah terkeluar daripada universiti sebab tak habis belajar. Pun ada juga daripada golongan yang mengalami autism, dan kebanyakan mereka ni tak pernah didiagnose. Jadi bila tak pernah didiagnose, jadi kesukaran lah kan untuk mereka nak mengharungi. Dia kalau dia dah tahu dia ada masalah autism, jadi senang sikit dia nak faham kenapa dia rasa dari segi komunikasi dia berbeza, hubungan sosial dia berbeza, dan kenapa kawan-kawan reaksi dia lain terhadap diri dia kan. Jadi bila dia tak tahu ni menyebabkan kesukaran. Ada seorang klien saya ni di mana bila dia nak masuk universiti tu, yang ini dia dah tahu dah diagnosis sebelum masuk universiti. Jadi bila nak masuk universiti dia ada kerisauan sebab dia akan duduk sendiri di asrama. Dia takut bising sebab mereka yang mengalami autism ni kadang-kadang dia sensitif terhadap bunyi kan. Jadi dia risau kalau bunyi kuat kan, nanti dia akan jadi mengamuk, dia tak boleh nak concentrate, nanti kawan-kawan akan pulaukan dia. Jadi dia ada kerisauan kat situ kerana pernah berlaku di sekolah dulu kan. Bila dia dengar bunyi terlalu bising, dia akan menjerit, akan mengamuk, jadi kawan-kawan jadi takut dengan dia kan. Jadi bila dia mendapatkan bantuan awal, jadi kita dapat berbincang tentang bagaimana untuk membantu, dan juga kita boleh ya macam
macam untuk klien saya ni kita keluarkan surat lah kepada pihak universiti mengatakan okey ini kondisi dia dan apa yang boleh membantu dia lah di universiti. Jadi saya rasa kalau ikutkannya maksudnya pihak Kementerian Pengajian Tinggi dah adakan satu dasar ni, dah ada garis panduan yang sangat cantik saya baca memang sangat cantik dah, agak komprehensif, cuma tinggal pelaksanaannya. Kalau ikut tadi pun saya cakap dia dah wajibkan daripada kemasukan 2019-2020, maksudnya benda ni baru lagi. Ya, baru lagi dan saya rasa banyak lagi ruang yang kita banyak lagi ruang dan banyak lagi perancangan yang kita perlu laksanakan, sebab kalau nak kata dasar tu dah ada, tetapi macam dalam dasar tersebut juga ada ruang di mana perlu ada kesedaran. Perlu ada kesedaran yang dilakukan untuk para pensyarah dan juga untuk para mahasiswa yang lain. Ya, jadi bila ada kesedaran, jadi ini menyebabkan lebih mudah lah, maksudnya pelajar tersebut pun tak malu untuk nak mengatakan yang dia ada masalah autism, tak malu untuk dia mendapatkan bantuan di unit perkhidmatan OKU tersebut, ya, dan pensyarah-pensyarah pun tahu apa yang boleh dilakukannya untuk memberi bantuan. Dan bila kita cakap pasal dasar ni kan, sebab dia kata untuk OKU secara general kan, jadi kalau OKU pun ada banyak kategori kan, jadi lagilah perlu ada banyak kesedaran sebab setiap OKU pun berbeza keperluan dia. Jadi itulah kot secara ringkasnya apa yang dah ada, ya, dan mungkin dari segi pelaksanaan itulah yang kita perlukan lagi. Terima kasih Dr. Hadijah. Rupanya dah ada ya dasar-dasar tu. Okey, polisi tu di universiti, walaupun dia agak baru kan 2019, tapi at least ada lah kan. Alhamdulillah benda dah ada. So mungkin nanti akan berkembang lah tu, maksudnya makin ramai pelajar dah tahu, dah maklum, dan mereka makin berani dan makin confident nak dapatkan perkhidmatan tu. Kemudian berkembang juga, dan mungkin juga dari segi banyak akan timbul banyak kajian-kajian di universiti kan. Mereka mengkaji apa kita kata dasar tu sejauh mana dilaksanakan, pembuatkuasaan ataupun pelaksanaan dia macam mana, berapa ramai yang dapat perkhidmatan dekat unit ataupun jabatan tu dan sebagainya. Mungkin kajian untuk penambahbaikan lah kan rasanya. Mungkin kita harapkan dia jadi macam tu lah kan. Biasanya dekat universiti pelajar-pelajar ni mereka akan melakukan kajian-kajian berkaitan, dan kita harapkan dengan hasil kajian tu nanti dia akan makin menambah cantikkan lagi lah kecekapan, kemudahan tu makin bertambah lagi untuk mereka ini. Semuanya itulah kan. Kadang-kadang mungkin setengah-setengah daripada pelajar itu sendiri yang terlibat, yang terbabit, mereka ini mungkin malu, segan, dan itu merupakan kita kata ada kaitan sikit sebanyak dengan stigma dan sebagainya. Dan pada masa yang sama mereka berfikir nanti macam mana nak bekerja dah lepas grad, sebabnya pengalaman-pengalaman kita kata yang berlaku sekarang ni kan, dia ada polisi. Masuk sekolah, masuk universiti mesti sihat fizikal dan mental. Okey, perfect. So dekat situ adakah ia satu bentuk apa kita kata cabaran, provokasi ataupun nak menuju ke arah-arah diskriminasi dan sebagainya, kan? So itu pun sedikit sebanyak kalau di tempat kerja pun macam tu juga kan, mesti sihat walafiat dari segi fizikal dan mental. Okey kan? So dekat situ kita kata mungkin satu cabaran jugalah kot kan kepada mereka ini. Tapi sebelum kita nak meneruskan kepada lebih lanjut tentang isu seperti itu, aspek yang paling penting sekali ialah berkaitan dengan sebagaimana yang Dr. Abdul Razak sebut itu tadi. Maksudnya merujuk kepada Imam Said Qurtubi ada menyatakan bahawa standard untuk apa kita kata angkat dalam khususnya apa kita kata menyantuni golongan OKU ini ialah dari aspek yang berkaitan di mana kita perlu meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan khususnya bagi individu pelajar yang ada isu dengan autism ni,
kalau kita lihat bila mereka itu memasuki universiti kan, ya Dr. Latif, adakah mereka ini sebenarnya berhak, maksud saya adakah sebenarnya mereka ini perlu dilibatkan dengan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan aspek apa kita kata, maklumlah kita faham mereka ini golongan yang ada keperluan khas. Jadi berdasarkan kepada keperluan khas itu, komponen dan juga keperluan tersebut, adakah mereka ini apa kita kata perlu dilibatkan dengan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kandungan Islamik, kerohanian, spiritual dan sebagainya, dalam konteks ialah sebab kalau kita melihat dalam konteks yang disebutkan standard oleh Imam Said Qurtubi itu tadi kan, dekat situ. Dan kalau kita lihat apakah sebenarnya saranan-saranan yang boleh pihak universiti lakukan kan untuk menyantuni mereka ini dalam aspek menyediakan kemudahan-kemudahan atau prasarana yang berkaitan dengan apa kita kata kandungan Islamik, kerohanian, spiritual, okey, kepada golongan seperti ini. Adakah ada saranan-saranan tertentu yang berkaitan dengan kandungan-kandungan program yang berkaitan? Silakan Dr. Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya macam yang Dr. Khadijah cakapkan tadi, bila saya tengok memang alhamdulillah lah, maksudnya satu peringkat di mana golongan-golongan kelainan upaya ini dilayan dengan sangat baik. Bermula dengan even permohonan mereka, kemudian bila mereka layak dia masuk, urusan mahalahnya semua diberi keutamaan sampai mereka graduate maksudnya. Jadi semua disediakan kemudahan-kemudahan tersebut maksudnya. Dan di sebalik inna ma'al usri yusra, bersama kesukaran itu kemudahan. Maksudnya itu janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, pastinya universiti ini dia akan sedar akan masalah ini, golongan-golongan ini memerlukan motivasi, memerlukan pengisian rohani, pengisian rohani, sebab mereka perlu kuat dan mereka perlu menjadi seseorang yang fleksibel dalam arti kata mereka mungkin to some extent terpaksa adjust ataupun adaptasikan keadaan mereka dengan persekitaran sekeliling. Ini mungkin di tahap universiti ini mungkin bukan tahap yang severe. Maksud saya tengok yang hebat-hebat yang boleh sampai buat master, boleh buat sampai PhD. Tapi kalau kita lebih mengenali mereka, baru kita tahu masalah dia kat mana maksudnya. Tapi kalau kita tengok, hebat, macam insan-insan biasa. Dia ingin menyayangi dan disayangi, tapi bila ada hubungan yang istimewa, maka pasangan akan tahu, dia akan dapat detect secara bila detail saja dia akan nampak. Itu akhirnya dia akan menimbulkan masalah di situ. Tapi pada peringkat luaran mungkin maksudnya mungkin orang tak perasan, kita tengok tak perasan. Tapi bila kita follow, kita dekat, kita akan nampak ini ada, maksudnya dia lain sikit, maksudnya dia lain sikit maksudnya. Baik, jadi sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya tengok universiti alhamdulillah kita di UIA pun kita ada kita dipanggil sebagai disability unit, dan saya tengok di USIM pun doktor maksudnya dia ada lab dengan nama Ibnu Ummi Maktum ni. Kita pun ada kelab, semua pakai nama Ibnu Ummi Maktum, terkenal dia ni maksudnya kan, dengan sebab dia kelainan upaya, dia lebih terkenal daripada orang yang sempurna macam kita ni maksudnya kan. Jadi alhamdulillah bila Allah Taala ambil sesuatu, Allah Taala akan ganti dengan sesuatu yang lain. Itu janji Allah, dia Maha Adil, dia pastinya tidak menzalimi kita. Yang perlu kita lakukan adalah mencari hikmah di sebalik apa yang berlaku. Jadi mungkin program-program yang universiti ingin laksanakan, saya cadangkan sebab dia lebih kita tidak boleh ubah keadaan. Kita tidak boleh ubah keadaan. Tetapi lebih mudah untuk kita ubah diri kita sendiri maksudnya. Very difficult to change the environment, but we can change ourselves. Kita boleh ubah diri kita. Kita kenal siapa diri kita, kita tahu kekuatan kita tahu kelemahan kita,
dan kita cari ilmu-ilmu untuk kita jadi fleksibel dengan keadaan. Itu lebih memudahkan. Jadi dia ilmu kita kena masukkan ilmu lah. Ilmu kita. Orang kata, orang putih kata problem ignorance is the mother of all problem. Kejahilan adalah ibu segala masalah. Jadi rawatan kepada kejahilan adalah ilmu. Jadi kita kena cari ilmu lah. Maksudnya kena cari ilmu. Orang yang istimewa ini, maksudnya untuk dia kuat. Untuk dia kuat, dia kena, tidak ada jalan lain, dia kena cari cahaya supaya dia nampak dalam kegelapan. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Tapi bila ditanya, ilmu apa, Ustaz? Ilmu apa, doktor? Jadi ada 4 jenis ilmu yang dia harus dalami. Lagi dalam dia, maka dia akan menjadi lebih hebat, lebih fleksibel maksudnya. Itu ilmu yang pertama, awwaluddin ma'rifatullah. Dia kena dekat dengan Allah. Kenapa dia jadi putus asa? Sebab dia salah sangka dengan Allah. Kenapa Allah Ta'ala cipta aku macam ni? Kenapa Allah Ta'ala menganiaya aku? Kenapa dia tak cipta normal? Dia ada masalah. Dia tidak membantu. Allah Ta'ala kata, aku menurut sangkaan hamba-Ku. Jika kamu bersangka baik, maka baiklah aku. Maka jika kau bersangka buruk, itulah layanan aku kepada kamu. Yang patut kita kenal, Allah Ta'ala Maha Penyayang. Allah Ta'ala Maha Sempurna. Allah Ta'ala tidak menzalimi kita. Allah Ta'ala tidak menganiayai kita. Dan Allah Ta'ala pastinya tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Itu yang ada seorang ni, dia boleh kiaskan dengan kisah kita ni. Ada seorang ni, dia berjalan dengan mak dia. Dia berjalan dengan mak dia. Sahabat-sahabat, bawa kat kampung kan ada pokok kelapa. Buah kelapa jatuh atas kepala mak dia. Bleeding, berdarah, jatuh, panggil ambulan, bawa pergi hospital, meninggal. Apa berlaku kat dia? Dia tak boleh terima. Dia kata, sepatutnya saya boleh selamatkan mak saya. Saya mampu selamatkan, tapi saya gagal selamatkan mak saya. Dia mengalami kemurungan, depression. Lama mana, sahabat-sahabat, sedang pendengar sekalian? 4 tahun. Waste of 4 years. 4 tahun. Untuk apa? Untuk dia mendapat penawar. Penawar harganya, mahal harganya. 4 tahun dia perlu bayar untuk mendapat satu penawar yang sangat berharga. Mungkin bagi kita sangat murah, tapi bagi dia sangat bernilai. Apa dia penawar dia? Dia cerita sendiri. Saya dapat keluar daripada kemurungan saya bila saya dapat menerima takdir Allah. Iaitu ridha. Maksudnya harga dia terlalu mahal. 4 tahun dia telah habiskan, sia-siakan maksudnya, dan memudaratkan diri dia. Maksudnya. Untuk mendapat apa? Untuk mendapat ridha Allah. Jadi yang pertama, dekatkan diri dengan Allah. Allah adalah kekuatan. Jika kita dekat dengan Allah, kita akan jadi kuat. Allah adalah kemuliaan. Jika kita dekat dengan Allah, kita akan jadi mulia. Allah adalah yang maha pandai. Jika kita dekat dengan Allah, kita juga akan jadi pandai. Dan Allah Ta'ala maha kaya. Dan jika kita dekat dengan Allah, kita juga akan jadi maha kaya. Ada Allah, ada segala-galanya. Ada segala-galanya, tapi tiada Allah. Sebenarnya kita tiada apa-apa. Ini yang pertama, ilmu yang pertama, iaitu dia mesti dalam konten program tu bawa si fulan, orang kelainan upaya ini dekat dengan Allah. Maksudnya. Jadi nanti Allah Ta'ala akan tolong. Maksudnya. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Itu yang ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua iaitu tentang hakikat diri kita. Diri kita ni, jasad kan? Jasad dan roh. Jasad yang kita nampak mungkin tak upaya itu, kan? Mungkin buta, mungkin tidak upaya fizikalnya. Tapi dia hanya kenderaan saja. Jasad hanya kenderaan saja. Mula-mula kita dicipta dulu. Kita mana ada kenderaan kita, jasad kita. Kita diciptakan roh. Alastu bi rabbikum, kita diciptakan roh. Kemudian bila untuk dilahirkan di dunia, maka kita perlukan kenderaan jasad, maka dihembuskan, dicipta jasad dalam perut ibu kita, maka dihembuskan kita masuk dalam perut
dalam jasad kita. Maka akhirnya kita lahir, kemudian kita tinggalkan pula kenderaan kita, jasad kita tadi, untuk meneruskan perjalanan kita. Dan dalam syurga nanti kita tak pakai kenderaan ini dah. Kenderaan ini tidak kalis masa. Sebab di syurga nanti dia sepatutnya kalis masa. Maksudnya dia tak berubah-ubah, dia tak tertakluk kepada kemusnahan. Maksud saya nak bagi tahu, kita bukannya jasad, kita adalah roh. Roh merupakan pemandu kepada jasad. Walaupun jasad kita ni lemah, kenderaan kita lemah, tetapi kalau drivernya, pemandunya hebat, kenderaan tetap akan berjalan dengan hebat. Saya mendapat tahu ada alumni daripada UIA yang OKU, maksudnya dia berjalan dengan tangan, tapi dia berjaya mencapai, memanjat untuk cubaan kali kedua, dapat boleh sampai ke puncak Gunung Kinabalu maksudnya. Dan saya dapat tahu seorang pelajar cemerlang daripada USIM yang mendapat pelajar cemerlang sebab apa? Sebab dia OKU dan dia develop banyak alat-alat bantu mengajar dalam waktu COVID ni online ni, teknologi maklumat maksudnya. Sebab apa? Sebab pemandunya hebat. Walaupun kenderaannya sedikit kekurangan, tetapi pemandunya hebat, maka kenderaan juga akan jadi hebat. Tapi kalau kenderaan hebat, pemandunya bermasalah, tidak ada maknanya juga, maksudnya tidak ada makna juga. Itu kita kena kenal diri kita. Kita apa? PDLT, perbaiki diri, lakukan terbaik. Selebihnya itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Dan yang ketiga, ilmu yang harus dia pelajari, ilmu tentang hakikat dunia ini. Dia kena kenal dia hidup di dunia ini. Pertama, dunia ini apa? Dunia ini sementara. Tak apalah kekurangan yang sementara, tapi di alam yang abadi kita akan mendapat balik hak-hak kita maksudnya. Tak apalah kita kan Encik Hairul, kita kalau kita pergi hotel kan, kita tinggal sementara, kita bukan kisah sangat dengan hotel tu kan. Yang paling kita kisah rumah kita kan. Rumah kita sepatutnya sempurna, selesa. Dan begitulah juga kita di dunia ini, janganlah kita nak sempurna. Tidak ada yang sempurnanya di dunia, tetapi yang sempurnanya di syurga maksudnya. Jangan sebab kita di dunia yang sementara, tetapi kita dinafikan kesempurnaan di syurga. Na'udzubillah. Sebab itu Allah Ta'ala tak tengok kenderaan. Allah Ta'ala tengok driver dia, iaitu hati dia. Dan hati ini semuanya sama. Kebolehannya sama. Takwa tidak ada eksklusif untuk siapa-siapa. Semua mempunyai hak yang sama maksudnya. Sebab itu yang menjadi tempat jatuhnya nilaian Allah. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala melihat kepada hati kamu. Hati semua sama. Dan kalau sukar dan payah, maka nanti akan dimudahkan Allah di hari akhirat kelak. Dan ilmu yang keempat iaitu ilmu tentang akhirat. Akhirat ini adalah hari yang sangat penting. Di hari akhirat kelak, orang yang mungkin spektrumnya yang sangat dahsyat OKU ni, maksudnya tahap akalnya sangat rendah, maka diriwayatkan nanti di hari akhirat kelak, kita dihisapkan, nak kena hisap ni, nak dibicarakan, orang yang sebegini dipanggil oleh Allah, dia tanya satu soalan je. Sebab yang lain tak ada tanggungjawab, maka dia tanya satu soalan. Kamu kenal aku tak? Maka jawab si fulan, kenal ya Allah, engkau Tuhanku. Sudah, jalan maksudnya. Kita yang lain, ya Allah. Dan si fulan ni, si anak yang istimewa ini, dia tak pergi. Ya Allah, aku tak nak masuk syurga, melainkan aku tarik sekali ibu dan ayahku. Ya Allah, beruntunglah ibu dan ayah yang penyabar, yang menjaga anak ini. Walaupun nampaknya sebagai ujian, tetapi aset yang sangat berharga di alam yang abadi maksudnya. Itu ujian Allah. Kita mungkin tak nampak sekarang, tapi nanti kalau boleh nanti di hari akhirat kelak, semua nak mendapat anak yang istimewa ini, yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang keempat. Jadi mana-mana program masukkan konten ini untuk apa? Untuk menimbulkan keyakinan, motivasi, inspirasi. Bila apa-apa berlaku, jangan bergantung kepada pandangan manusia, yang paling utama pandangan Allah. Bila kita ada Allah, kita layak ditolong Allah, maka Allah Ta'ala akan bantu menguruskan urusan kita. Dan bila Allah Ta'ala membantu, tidak ada urusan yang tidak dapat diselesaikan. Wa may yattaqillah
yaj'al lahu makhraja. Bila kita bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan keluar. Jadi ini model-model konten yang harus ada dalam model-model yang patut dimasukkan di peringkat-peringkat universiti. Bergantung kepada tahap dan kemampuan si pendengar dan penerima. Saya serahkan balik kepada Encik Khairul. Terima kasih. Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih Dr. Abdul Latif di atas penerangan kita tu tadi. Itulah banyak kan sebenarnya pengajaran dan juga intipati yang kita boleh perolehi, dan ini merupakan satu platform yang sesuai untuk kita memahami autism dan hala tuju autism itu sendiri untuk semua para pendengar dan juga para penonton. Jadi sebenarnya kan tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita pun dah sampai ke penghujungnya dalam membicarakan tentang topik kita pada malam ini, iaitu autisma di universiti, hala tuju dan pandangan Islam dalam konteks forum bicara adin pada malam ini. Jadi mungkin sepatah dua kata daripada yang bahagia Dr. Hadijah Hasanah berhubung dengan harapan kita, macam mana kita nak melihat golongan autism ini dilayan di universiti pada masa sekarang dan akan datang dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, juga dalam konteks itu tadi itu polisi dan dasar yang telah diwujudkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dalam menyantuni mereka ini. Dipersilakan sepatah dua kata Dr. Hadijah. Okey, terima kasih Encik Khairul. Saya rasa dasar dan polisi itu dah ada kan, tinggal nak melaksanakannya. Tetapi macam yang kita katakan di awal tadi tentang ada mereka yang maksudnya tak tahu yang mereka mengalami masalah autism ni, kondisi autism ni. Jadi saya rasa harapan saya semoga kita memberikan wang dan kemudahan untuk mendapatkan saringan lah sekiranya ada apabila kita melakukan kempen kesedaran kan, ataupun kempen pengetahuan tentang apa tu ciri-ciri autism, gejala autism dan sebagainya. Jadi apabila ada mahasiswa yang mengalami masalah atau gejala tersebut, dia boleh mendapatkan saringan dan mendapatkan khidmat nasihat. Jadi bila dia dah tahu yang dia ni mempunyai kondisi autism ni, barulah dia boleh nak akses kepada perkhidmatan yang ditawarkan tu untuk golongan OKU. Jadi saya mengesyorkanlah adanya banyak kempen kesedaran dan pengetahuan kepada semua mahasiswa dan golongan pensyarah juga. Sebab kadang-kadang mungkin pensyarah yang boleh detect, macam kalau kat sekolah cikgu boleh detect kan, so maksudnya mungkin pensyarah yang boleh detect ada, kita tengok macam lain sikit kan, ada kelainan di situ dan mungkin kita boleh syorkan untuk mendapatkan saringan. Itu harapan saya. Betul-betul tu saya setuju Dr. Hadijah. So cadangan yang bagus tu kita buka peluang ya, kempen besar-besaran, kempen kesedaran, peluang untuk buat screening tu kan, siapa-siapa boleh datang saja kan, tanpa ada rasa stigma dengan silu dan sebagainya, sebab kita nak tahu kita punya kekuatan kat situ kan. Okey, alright, terima kasih. Dan seterusnya sepatah dua kata daripada yang bahagia Dr. Abdul Latif Abdul Razak berhubung dengan harapan umat Islam untuk melihat macam mana kandungan dan juga macam mana universiti itu boleh menerapkan dan menitipkan ajaran-ajaran Islam itu dalam konteks keperluan, sebahagian daripada keperluan diperlukan juga sebenarnya ya, untuk pelajar-pelajar kita ni lah, mahasiswa di universiti, tak kira level kan, undergraduate, bachelor, masters, PhD yang ada isu dengan autism ni. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Khairul. Sebenarnya ini tanggungjawab besar bersamalah, macam Dr. Khadijah cakap tadi, Nabi sebut sebaik-baik manusia iaitu yang memberi manfaat kepada manusia lain. Maksudnya kita bukan sekadar hamba Allah, kita juga khalifah. Maksudnya dalam arti kata tidak sempurna kita, ibadat kita hanya dalam konteks hubungan kita dengan Allah, tetapi kita mengabaikan mereka yang di sekeliling kita. Maksudnya dia menuntut kepada kepekaan kita untuk melihat kekurangan-kekurangan yang seharusnya kita boleh bantu. Ini kita kena ada. Ini semangat yang dibawa oleh Islam. Maksudnya kalau kita dalam bab ibadat je, kita tak ada masalah dengan iblis. Dengan iblis kita tak bergaduh dengan iblis. Iblis pun kaki ibadat juga. Tapi kita bergaduh dengan iblis sampai terkeluar daripada syurga sebab isu
khalifah. Jadi kalau utamakan ibadat saja tak ke mana kita maksudnya. Jadi yang seterusnya iaitu kita kena bagi pihak yang mungkin yang mengalami ni diuji oleh Allah ni, maksudnya dia kena ada sifat asyakir. Asyakir ini bersyukur maksudnya. Bersyukur dengan alhamdulillah, pasti ada hikmah. Belajar mencari hikmah, melihat sesuatu yang positif, iaitu dengan mengenali Allah Subhanahu wa taala dan peraturan dan sistem Allah yang benar dan kekal benar sehingga ke hari kiamat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pastinya aku akan tambah. Dan pastinya Tuhan tidak pernah memungkiri janji. Moga Allah Taala memberi rahmah kepada kita semua. Baik, terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Dr. Abdul Razak. Alhamdulillah kepada semua para pendengar, para penonton yang bersama kita pada malam ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dah dapat menerima banyak ilmu-ilmu, pengetahuan, pengalaman, perkongsian daripada pakar-pakar panelis kita pada malam ini. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada yang bahagia Dr. Hadijah Hasanah. Kita ucapkan juga terima kasih kepada Dr. Abdul Razak. Semoga dengan perkongsian ini dapat membawa kita kepada satu hala tuju yang lebih bermakna lagi lah untuk kita meningkatkan, sebab mereka tu adalah anak murid kita kan, kawan-kawan kita, kawan-kawan anak kita dan mungkin juga keluarga kita juga kan dan sebagainya. So kita nakkan sesuatu yang terbaik lah kepada mereka, bukan sahaja dalam apa kita kata platform dunia, tetapi juga yang lebih penting ialah masa hadapan kita ketika kita berada dalam akhirat kelak nanti tu kan. Okey, itu yang pentingnya. Dan mengambil kepada semangat surah Abasa itu juga kan, kita juga melihat kepentingan untuk membawa bukan nak katakan bahawa autism itu sebagai satu isu yang terpencil sebenarnya kan. Dia sebagai satu isu yang perlu juga kita bincangkan lah secara bermanfaat untuk melihat apa manfaat yang boleh kita berikan untuk apa kesejahteraan kita semua, khususnya kepada mereka. Okay, terima kasih juga diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan para pendengar dan para penonton kerana sudi bersama-sama dengan kita. InsyaAllah semoga bermanfaat apa yang kita bincangkan ini dan membawa kepada keberkatan. Dan seterusnya ingin mengambil kesempatan juga mengucapkan kepada penerbit kita pada malam ini, Puan Hajah Fairuz, penerbit kita Tuan Haji Faiz, dan seterusnya kepada semua para panelis dan kepada semua yang menjayakan program kita pada malam ini. Jadi kita sudahilah program kita pada malam ini dengan membaca tasbih kifarah dan surah Al-As sehingga kita berjumpa lagi. Jadi terima kasih ucapkan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak, yakni binaan seumpamanya. Hadis riwayat Muslim. Mari bersama menyumbang ke dana pembinaan Masjid Tahfiz Al-Quran Lembah Pergau, Kampung Jerimbung, Kuala Balah, Jeli, Kelantan. Pertanyaan lanjut hubungi 014-530-5331, 014-530-5331 atau layari Facebook Madrasah Tahfiz Lembah Pergau. Sumbangan anda, laburan akhirat. Memiliki sebuah BMW dan Mini adalah satu keistimewaan. Inilah sasaran Inggeris Auto menawarkan pengalaman pemilikan BMW terbaik dengan servis percuma dan jaminan 5 tahun. Inggeris Auto khusus dalam jualan model-model terbaru dan perkhidmatan alat ganti yang lengkap di lokasi pusat Inggeris Auto 4S BMW dan Mini yang strategik. Terkini di Mutiara Damansara, Puchong dan Bangsa. Info di laman web Inggeris Auto. Ingat BMW, ingat Mini, ingat Inggeris Auto. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Penyampaian berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM. Jadi Pharma untuk anak-anak, jadi Pharma untuk ibu bapa. Vitamin
Berisi gummy tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155. 0377347155. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidSungaiPusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, mempelawa pelajar lapasan SPM, STPM, STAM dan setaraf untuk memohon kemasukan dengan 24 pilihan pengajian di peringkat asasi, diploma dan ijazah sarjana muda. Tawaran biasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIPS 2022 untuk kemasukan September 2022. Syarat kelayakan minima 3 kepujian dalam SPM, pointer 2.0 dalam STPM atau diploma dan makbul dalam peperiksaan STAM. Sila layari KUIPS kuips.edu.my atau melalui Facebook dan Instagram. Jom masuk KUIPS. Inspirasi, Inforia, Islam. Semuanya di IKIM. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 15 Muharram 1400